Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Penonton di rumah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana semua keadaan sihat dan ceria selalu bersama dengan siri ceramah kesihatan ketujuh, yakni ayo hidup sihat dengan pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anjuran Masjid Wak Tanjung. Kali ini, pada minggu ini, kita akan membincangkan tentang pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan suri teladan yang baik bagi kita umat Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 31 yang berbunyi, ayat 21 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yang bermaksud sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi kamu, yakni bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan banyak mengingati dan menyebut Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Surah Al-Ahzab ayat 21. Maka dari situ kita lihat panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rawatan pengobatan untuk dirinya, keluarganya dan ahli sahabatnya, dan begitu juga masyarakat Islam ketika itu. Muslimin muslimat, penonton di rumah, ketahuilah bahawa pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 3 macam tadi. Yakni yang pertama obat-obat alamiah, yang kedua obat-obat ilahiyah, dan yang ketiga adalah gabungan daripada kedua jenis, yakni obat-obat alamiah yang berupa herbal dan begitu juga obat-obat ilahiyah yang berupa ruqyah, bacaan Al-Quran, dan begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbentuk penawar tadi. Ketahuilah bahawa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau kita lihat dalam latar belakang penulis kitab Tibbun Nabawi, nama sebenarnya adalah Muhammad. Nama Ibnu Qayyim Al-Jauzi adalah Muhammad ibn Abi Bakar ibn Ayyub ibn Sa'ad ibn Abi ibn al-Harith ad-Damashqi. Lahir pada tahun 661 Hijrah dan wafat pada 13 Rajab tahun 751 Hijrah. Maka ketokohan Ibnu Qayyim Al-Jauzi jelas tergambar melalui pengiktirafan yang diperolehi untuk memegang jawatan sebagai imam di Madrasah Al-Jauziyah dan tenaga pengajar di Madrasah As-Sadriyah di Damashq ataupun Suriah. Seterusnya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, al-ilmu ilman, ilmu fiqh al-adyan wa ilmu tibbil abdan. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu terbagi kepada 2. Pertama, ilmu pemahaman tentang agama. Yang kedua, ilmu tentang perubatan badan ataupun fizikal. Katanya lagi, perubatan sememangnya diberikan perhatian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh kepentingan aplikasinya. Ilmu perubatan sebagai ikhtiar. Apabila kita sakit, dia sebagai ikhtiar dalam merawat sesuatu penyakit, terkandung dalam sebuah hadis. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa,
ma anzalallahu da illa anzala lahu syifa. Setiap penyakit itu ada baginya penawar. Dan tidaklah Allah turunkan penyakit itu melainkan Allah turun bersamanya penawar untuk penyakit tersebut. Kata-kata mutiara Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, di mana beliau merasa jengah melihat ilmu kedoktoran itu terlepas dari dunia Islam. Katanya lagi, mereka membuang sepertiga ilmu dengan sia-sia dan membiarkan kaum Yahudi dan Nasrani menguasai, yakni ilmu perubatan. Dalam kitab Adabus Syafi'i wa Manaqibuhu oleh Imam Ar-Razi, halaman 321. Dan selanjutnya Imam Asy-Syafi'i mengatakan lagi, setelah halal dan haram, aku tidak mengetahui ada ilmu yang lebih mulia daripada ilmu perubatan, yakni ilmu kedokteran. Tapi sayangnya ahlul kitab lebih menguasai ilmu itu daripada kita kaum muslimun. Jadi ini merupakan keluhan beliau agar umat Islam terus bersungguh-sungguh dalam mempelajari dan mengkaji ilmu-ilmu perubatan, lebih-lebih lagi pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Jauziyah dalam kitabnya Tibbun Nabawi mengatakan bahawa penyakit itu ada dua macam. Al-maradu naw'an, maradul qalbi wa maradul abdan. Penyakit itu ada dua macam. Yang pertama, penyakit hati ataupun jiwa. Yang kedua, penyakit jasmani ataupun fizikal. Adapun penyakit hati itu sendiri terbagi kepada dua. Yang pertama, penyakit syubhat yang disertai dengan keraguan-keraguan dan penyakit syahwat yang disertai dengan kesesatan. Yang kedua, penyakit syubhat. Penyakit syubhat itu disebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah oleh Allah penyakit itu. Wa iyyazubillah, semoga Allah memelihara kita. Bilakah munculnya tibbun nabawi ataupun pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah wahai muslimin muslimat, munculnya tibbun nabawi ataupun pengobatan Nabi SAW pada tahun 860 Masehi. Kemudian dibukukan pada tahun 860 Masehi. Pengobatan Nabi SAW menggabungkan semua ilmu-ilmu pengobatan ataupun tamadun-tamadun Greek, tamadun Parsi, tamadun Mesir, tamadun Cina dan tamadun India. Turut mengembangkan Tibbun Nabawi, Syekh Ibn Sahal telah menulis 800 kitab dalam pengobatan Tibbun Nabawi dan perubatan Islam. Kedua, Syekh Hunain Ibn Ishaq begitu juga telah mengarang kitab 360 buah kitab yang berkaitan dengan obat penawar bagi sakit mata. Dan yang ketiga, Syekh Abu Bakar Ar-Razi khusus dalam penyakit kanak-kanak telah menulis kitab sebanyak 900 buah kitab. Masya Allah. Kita lihat bagaimana begitu hebatnya ulama-ulama terdahulu di kalangan Syekh Ibn Sahal, begitu juga Syekh Hunain Ibn Ishaq muridnya, dan begitu juga Syekh Abu Bakar Ar-Razi rahimahullah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ketahuilah bahawa pada abad yang ke-8, pada pembangunan tamadun Islam abad ke-8, hospital pertama ditubuhkan telah meletakkan beberapa syarat, yakni ketika zaman Abbasiyah, ketika zaman yang dipanggil the Golden Age of Islam, maknanya zaman keemasan Islam. Ketika zaman Abbasiyah, Khalifah Harunur Rashid mengatakan bahawa di antara beberapa syarat bagi seorang doktor, yang pertama, seorang doktor itu harus menghafaz Al-Quran supaya
dia benar-benar menjadikan Al-Quran itu sebagai penawar yang pertama. Sebagaimana kita katakan tadi, bahawa pengobatan itu ada 3. Yang pertama, pengobatan alamiah. Maknanya yang berkaitan dengan obat-obat, herba-herba, ataupun apa sahaja yang Allah taburkan di atas muka bumi, yang boleh dijadikan penawar dan obat. Yang kedua dikatakan obat ilahiyah yang terdapat di dalam Al-Quran. Termasuklah zikir-zikir, ayat-ayat penawar, sebagaimana sabda Nabi SAW mengatakan bahawa alaikum bisyifa'ain, hendaklah kamu mengambil 2 penawar. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua adalah yang dipanggil asal ataupun madu. Madu juga termasuk pengobatan alamiah. Yang kedua, harus ulama yang membuat keputusan bedah, sama ada nak bedah, nak operasi, potong ataupun tidak seorang pesakit itu berhak untuk dioperasi. Setelah seorang doktor diagnose, maka ulama lah yang membuat keputusan sama ada seorang pesakit itu harus dibedah ataupun tidak. Yang ketiga, mereka yang hendak menjadi doktor ataupun tabib harus menjalani ujian kecekapan ataupun yang dipanggil IQ test tadi. Masya Allah. Menunjukkan bahawa pada abad yang ke-8, zaman kegembilangan Islam telah meletakkan beberapa asas sama ada bagi seorang doktor, tabib dan begitu juga cara pengobatan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ketahuilah bahawa pendekatan Islam dalam pengobatan adalah yang menyeluruh atau yang dipanggil holistik tadi. Rawatan penyakit dengan menggunakan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan lebih kurang 7 faktor tadi. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan fizikal, tubuh badan. Yang kedua yang berkaitan dengan rohani ataupun kejiwaan. Yang ketiga yang berkaitan dengan mental. Yang keempat yang berkaitan dengan emosi. Yang kelima yang berkaitan dengan sikap, akhlak. Yang keenam yang berkaitan dengan gaya hidup seseorang itu. Dan yang ketujuh adalah pola makan, minum seseorang pesakit itu. Seterusnya, muslimin muslimat, ketahuilah apakah yang dimaksudkan dengan pendekatan yang menyeluruh dalam perubatan Islam dan pengobatan Nabi SAW. Selalunya ketentuan penyakit dibuat berdasarkan pada pemeriksaan fizikal sahaja. Namun, penentuan pengaruh spiritual, kejiwaan, resah gelisah, rasa sedih diabaikan ataupun mereka terlepas pandang. Begitu juga jangkitan virus ataupun bakteria ataupun gangguan makhluk halus kadang-kala boleh mengakibatkan penyakit fizikal yang zahir ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pengobatan sekali lagi saya ingatkan apa yang dikatakan oleh Ibn Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Tibbun Nabawi, bahawa pengobatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 3 macam. Yang pertama, pengobatan alamiah dengan obat-obatan herba, ataupun dia panggil Islamic Herbal Medicine. Yang kedua, dengan menggunakan obat-obat ilahiyah, dengan menggunakan ayat Quran, ayat-ayat penawar dan ayat-ayat syifa dan ayat-ayat ruqyah. Yang ketiga adalah gabungan kedua-duanya, yakni pengobatan berdasarkan kepada alamiah dan pengobatan ilahiyah. Jadi digabungkan, itulah yang ketiga. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kami akan memaparkan ketiga-tiga jenis pengobatan tersebut langsung daripada petunjuk Nabi SAW dan kajian saintifik.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Isra ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana kita mengatakan tadi bahawa pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 3. Yang pertama dengan cara alamiah, ubat-ubat, herba-herba yang Allah taburkan di atas muka bumi. Dan yang kedua adalah ilahiyah, sama ada pengobatan berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran, ruqyah dan ayat-ayat doa yang disebut di dalam Al-Quran. Seterusnya yang mana kita lihat banyak herba-herba yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada dengan menggunakan air Zamzam ataupun habbatus sauda ataupun madu asli ataupun daun sidr ataupun miskul abyad ataupun dengan menggunakan minyak zaitun dan seterusnya. Kalau kita perhatikan pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menafikan pengobatan tamadun-tamadun lain. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Sina, medical teachings that were inherited mainly from the Greeks. At the same time in India, Egypt, China and elsewhere tadi. Bahawa pengajaran perubatan Islam itu telah diwarisi khususnya secara umum daripada Greek ataupun tamadun Greek, dan dalam masa yang sama juga menggunakan pengobatan pengajaran daripada India dipanggil Ayurvedic ataupun Mesir Purba ataupun daripada China dan begitu juga merata dunia tadi. Dan dikatakan lagi oleh Ibn Sina, Islam came into contact with the medical teachings of those civilization and incorporated much from that traditions. Bahawa Islam datang bersesuaian dengan konteks pengajaran perubatan daripada tamadun-tamadun yang disebut tadi, sama ada daripada Greco, daripada India, Egypt dan China. Dan begitu juga sumber-sumber pengetahuan daripada tamadun asing yang mana ia bersesuaian dengan nilai-nilai Islam, digabungkan sekali menjadi satu perubatan ataupun pengobatan yang holistik. Dan dikatakan lagi oleh Ibn Sina, among the main sources which were included in the statement was the traditional medicine, Greek Islam, and also known as Greco-Islamic medicine. Ibn Sina dalam tafsiran kitabnya The Canon of Medicine pada tahun 2013. Dan begitu juga pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak asing juga menggabungkan Indian traditional medicine. Maknanya budaya perubatan India yang dikenal sebagai Ayurvedic medicine, dan begitu juga pengobatan tradisi yang disedut, yang diambil, yang dipetik daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan Tibbu an-Nabawi ataupun pengobatan Nabi, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Sina dalam kitabnya The Canon of Medicine. Muslimin muslimat, sidang penonton sekalian, ketahuilah bahawa proses pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya bukan semata-mata berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi digabungkan dengan menjalani beberapa proses saintifik. Yang pertama sekali yang dikatakan tadi, perubatan ilahiyah yang berdasarkan kepada wahyu dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua dipanggil tajribah, maknanya pengalaman, trial and error, uji kaji tadi. Yang ketiga musyahadah, dengan melalui penyaksian ataupun witnessing, pemerhatian. Yang keempat adalah tadabbur, pengamatan, penganalisa yang cukup halus. Dan tambahan lagi yang menyeluruh, yang kelima adalah ta'ammul. Ta'ammul ini dia bukan hanya sekedar menganalisa dan pengamatan, bahkan pemerhatian ataupun refleksi yang dilihat, dipandang 4 kali, 5 kali, 6 kali dan sebagainya. Yang keenam, pandangan pakar. Jadi perubatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengabaikan pandangan pakar ataupun dipanggil experts opinion. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah merujuk kepada seorang tabib, doktor Arab yang bernama Haris ibn Kalada. Maka sumber-sumber ilmu bagi perubatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat the medicine of the Prophet sallallahu alaihi wasallam dan perbandingan dengan perubatan para doktor ataupun dipanggil tibbu atibba. Jadi itulah gabungan yang menyeluruh dalam proses perubatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga beberapa proses saintifik. Jadi begitulah keadaan dalam kajian saya, dalam kajian tesis saya yang berjudul Development of Halal Nutraceutical Products in Singapore. Seterusnya, kalau kita lihat pada zaman tamadun Islam ataupun di Islamic civilization, dikatakan the world's first hospitals, dikatakan the Muslim developed what would become the world's first hospitals. They eventually constructed 34 of these hospitals throughout their empire. Dikatakan bahawa para muslimin ketika itu telah mengembangkan hospital yang pertama yang ditubuhkan oleh Khalifah Harunur Rashid di sepanjang perjalanan pemerintahan Islam pada zaman Abbasiyah, telah membangunkan sebanyak 34 hospital tadi ataupun dipanggil Darus Syifa. Sebab itu dalam Islam dia tak dinamakan rumah sakit. Cuma dalam kebudayaan Melayu sahaja dipanggil rumah sakit. Jadi kalau dari sudut kejiwaan, apabila kita namakan rumah sakit, berarti rumah itu seolah-olah adalah penyakit. Tetapi dalam Islam tak dinamakan rumah sakit, tapi dinamakan mustashfa. Maknanya rumah seorang pesakit itu mengharapkan syifa dan penawar. Itu bezanya. Dan dikatakan these hospitals had different wards for the treatment of various diseases, special quarters for the insane, and outpatient department for the treatment of minor injuries, and dispensaries ataupun pharmacy, which provided virtually every kinds of remedy then known. Dikatakan bahawa hospital-hospital ini mempunyai ward yang berbeza-beza, sama ada merawat berbagai macam penyakit ataupun penularan virus, dan begitu juga mereka mempunyai quarters yang khusus bagi orang yang mengalami penyakit jiwa, dan begitu juga mempunyai department untuk pesakit luar, mereka yang mengalami dipanggil luka ataupun kecederaan yang kecil, dan begitu juga farmasi-farmasi yang memberi berbagai macam penawar-penawar yang sebagaimana telah diketahui dalam sebuah buku yang dinamakan Kaf Al-Ghazal 2007. Muslimin muslimat, begitulah kita lihat bagaimana
kemajuan tamadun Islam, yang dipanggil the golden age of Islam, maknanya zaman kegemilangan, keemasan selama hampir lebih kurang 7 kurun, sehinggalah pada zaman Andalusia, kemajuan-kemajuan perubatan yang begitu cemerlang dan berleluasa tadi. Dan dikatakan bahawa prinsip perubatan telah disepakati oleh para doktor ketika itu, bahawa yang pertama sekali haruslah dilakukan pencegahan. Maknanya dipanggil prevention is better than cure. Sebelum datangnya penyakit, dilakukan pencegahan dengan obat-obat nutraceutical ataupun herba-herba tradisional. Tidak perlu menggunakan ubatan kimia ataupun drugs yang dipanggil compound drugs tadi. Mengikut Ibn Qayyim Al-Jauzi dalam terjemahan kitabnya Tibbun Nabawi 2003, dan begitu juga terjemahan oleh Johnston atau Penelope Johnston. Namun jika setelah menggunakan yang kedua, namun setelah menggunakan makanan-makanan ataupun functional food ataupun herba-herba nutraceutical masih tidak berkesan lagi, tidak dapat memberi penawar yang secukupnya, barulah dikatakan oleh Ibn Qayyim Al-Jauzi, barulah diikhtiarkan berjumpa dengan doktor pakar dengan menggunakan aturan obat-obatan, sama ada simple drugs ataupun compound drugs, sama ada menggunakan obat-obatan yang mudah ataupun menggunakan compound drugs. Sebab itu dikatakan seorang doktor tidaklah seharusnya ghairah menggunakan obat-obat ataupun dipanggil compound drugs. Kerana apabila obat itu tidak menemui penyakit yang sesuai dalam tubuh badan seseorang pesakit itu, atau penggunaan obat itu tidak sesuai, maka dia boleh mengakibatkan kemudaratan ataupun yang dipanggil side effect ataupun kesan sampingan. Jadi begitulah kita lihat bagaimana perubatan dan pengobatan, ajaran ataupun pengajaran perubatan ketika zaman kegemilangan Islam ketika itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita lihat pada zaman kita, beberapa isu-isu yang berlaku dalam salah gunakan obat-obat pada zaman kita. Kadang-kadang terdapat juga mereka salah menggunakan ataupun salah gunakan dengan istilah herba sunnah ataupun pengobatan Nabi SAW. Apabila tidak mengikut aturan ataupun kepakaran yang sesuai, dia boleh mengakibatkan kemudaratan. Begitu juga pilihan produk yang halal makin bertambah. Namun tidak semua jamu ataupun obat-obat herba ini selamat. Perlulah kita lihat bukan hanya dari sudut halal sahaja, dia harus digabungkan dengan GMP ataupun good manufacturing products ataupun procedure. Begitu juga good manufacturing storage ataupun clinical dan sebagainya. Begitu juga kalau kita lihat berlaku beberapa kes-kes yang mana ada beberapa mereka yang telah memberikan persepsi ataupun aturan makanan obat herba yang silap sehingga mengakibatkan kemudaratan bagi seorang pesakit tadi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah rahimakumullah tadi. Kalau kita kembali kepada sejarah yang dipanggil Ancient Arabic Medicine dan Persian and Mesopotamia, maknanya perubatan Arab purba, termasuklah sama ada perubatan Parsi dan Greek. Kalau kita lihat sebelum kedatangan Islam, dia panggil the pre-Islamic Arabic Medicine,
yang mana bagaimana mereka menggabungkan Arab Islamic medicine dengan apa? Dengan the prophetic medicine ataupun pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan begitu juga kajian saintifik. Maka setelah itu Arab Islamic medicine, bagaimana mereka melakukan satu inovasi tadi. Inovasi yang mana begitu cemerlang kalau kita lihat dicadangkan oleh beberapa tabib-tabib ataupun doktor-doktor Islam Arab dan begitu juga ulama-ulama Islam. Termasuk yang tadi kita sebut, sama ada Ibnu Sahal dan begitu juga Ibnu Sina, Ibnu Ishaq, Ibnu Khaldun dan begitu juga Imam Al-Ghazali. Kemudian bagaimana pergabungan yang berlaku, kolaborasi antara perubatan Greek, Persian atau Parsi, India ataupun dipanggil Ayurveda ataupun traditional Chinese medicine. Kemudian gabungan ini bersama dengan Greco-Arabic medicine dan begitu juga perubatan barat. Maka sehinggalah yang mana gabungan yang dipanggil Unani-Tib dengan traditional Arabic Islamic medicine dengan Western medicine, sehingga menjadi satu gabungan yang cemerlang, yang holistik dan menyeluruh tadi. Seterusnya yang mana kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Dr. Nordin Duresyah, bahawa seni perubatan Islam dipercayai telah diwahyukan kepada Nabi Idris alaihi salam berdasarkan kepada fakta dalam kajian Dr. Nordin Duresyah. Dikatakan bahawa this belief was accepted by many Muslim medical authorities and historian like Al-Kifti tahun 645 dan begitu juga Sa'id Al-Andalusiyah, as well as by religious scholars including Al-Ghazali. Kepercayaan ini telah diterima, terima pakai oleh banyak pakar-pakar perubatan Muslim dan begitu juga pakar-pakar sejarah perubatan Islam ataupun dipanggil Tibbu Atibba oleh Al-Kifti dan begitu juga Sa'id Al-Andalusiyah dan begitu juga ulama-ulama Islam termasuklah Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dikatakan bahawa medical historian, maknanya pakar-pakar sejarah perubatan Islam termasuk Al-Kifti, dalam mukadimahnya Tarikh Hukama, tarikh para bijak pandai, telah mempercayai bahawa seni perubatan adalah pada dasarnya, maknanya pada asalnya telah diwahyukan kepada Nabi Idris alaihi salam yang mereka namakan identified with Enoch. Dan disambung lagi dikatakan if this idea is accepted, kalau sekiranya idea ini telah diterima bahawa asal perubatan Islam itu adalah daripada Nabi Idris, dan begitu juga sesuatu yang diambil garis panduan yang daruri dari sudut falsafah tradisi perubatan Islam yang bergabung dengan wahyu, sebagaimana pada awalnya telah disebut oleh Ibn Qayyim Al-Jauzi bahawa perubatan Islam ini bukan hanya berdasarkan kepada kajian saintifik, tetapi gabungan daripada perubatan alamiah, maknanya herba-herba, obat-obat, akar-akar, bunga-bunga dan daun-daun, pucuk-pucuk, dan begitu juga gabungan oleh wahyu yang dipanggil perubatan ilahiyah tadi. Seterusnya muslimin muslimat, kalau kita lihat obat tradisional di dunia, sebenarnya terdapat 3 tadi. Ada 3 istilah yang terkait di dalamnya. Sama ada mereka mengatakan herba-herba alamiah,
herba Indonesia yang berkhasiat, dan begitu juga herba-herba complementary dan alternatif, ataupun dipanggil complementary and alternative medicine. Begitu juga gabungan dengan herba-herba tradisional dunia tadi. Maka daripada itu, dikatakan bahawa herba tradisional Nusantara dengan berbagai-bagai macam pergabungan akar-akar kayu, obat-obat, bunga-bunga, dan begitu juga akar-akar yang sangat bermanfaat yang Allah taburkan di atas muka bumi. Seterusnya, pemakanan herba yang utama terdapat pada ubat tradisional. Jika kita membicarakan tentang ubat herba, ada 3 istilah di dalamnya. Yang pertama dipanggil ubat asli. Yang kedua dipanggil ubat tradisional. Dan yang ketiga ubat alam, bahan-bahan alam yang dipanggil alamiah. Badan Kesihatan Dunia ataupun WHO telah mendefinisikan ubat tradisional sebagai ubat asli di sebuah negara yang digunakan secara turun-menurun di negara itu dan negara lain. Dan dikatakan lagi bahawa ubat tradisional seharusnya menurut World Health Organization ataupun Badan Kesihatan Dunia mengatakan bahawa ada beberapa kriteria untuk menamakan ubat tradisional. Antaranya bahawa ubat tradisional itu sudah digunakan minimal 3 generasi. Lepas satu generasi kepada satu generasi kepada satu generasi, dan telah terbukti bahawa obat itu selamat ataupun safety dan higien, bersih, dan begitu juga mempunyai manfaat ataupun benefits. Dan seterusnya yang dikatakan tadi bahawa penerimaan negara-negara di dunia terhadap sistem pengobatan tradisional terbagi kepada 3 kelompok. Apakah 3 kelompok itu? Yang dikatakan bahawa sama ada sistem integratif ataupun sistem inklusif ataupun sistem toleran. Jadi penerimaan negara-negara di dunia tentang terhadap sistem pengobatan tradisional yang beraneka ragam sebagaimana yang disebut oleh World Health Organization, ada 3 sistem yang berlaku, sama ada sistem integratif ataupun inclusive system, dan begitu juga dipanggil tolerant system. Yang pertama, sistem integratif. Menurut WHO, negara sudah mengakui yang dinamakan integratif ataupun sistem integratif. Dikatakan bahawa negara sudah mengakui keberadaan obat tradisional tersebut ataupun dipanggil complementary ataupun traditional medicine. Ini mendorong pemakaian obat tradisional di rumah sakit, lembaga penelitian, dan begitu juga rumah-rumah yang dipanggil hospital ataupun Darusshifa. Terdapat aturan baku yang mengatur sistem produksi ataupun undang-undang ataupun regulasi dan pemerhatian pengawasan obat-obat tradisional. Negara yang menganut sistem ini adalah negeri China, Korea dan Vietnam yang mengamalkan sistem integratif menurut Sekretari WHO Dr. Margaret Chan. Dan seterusnya, yang kedua adalah sistem inklusif. Obat tradisional sudah diakui. Sistem inklusif ini maknanya obat tradisional itu sudah diakui, namun belum diintegrasikan pada pelayanan kesihatan secara nasional ataupun konvensional. Kedua sistem inklusif ini biasanya dianut di negara-negara seperti Eropah, begitu juga Germany dan begitu juga Kanada. Seterusnya, yang ketiga adalah sistem tolerance ataupun dia panggil tolerance system.
di mana dikatakan negara masih menganut sistem pelayanan kesihatan konvensional namun tidak melarang ataupun tidak dilarang sistem tolerance itu. Jadi sistem inilah saat ini paling dianuti oleh negara-negara di dunia. Jadi populasi kerja yang dikatakan oleh WHO menyebut hampir 80% populasi penduduk di Afrika telah menggunakan pengobatan tradisional dalam kehidupan mereka selama beberapa ratus tahun. Ini mengikut Dr. Margaret Chan, Director and General WHO 2013. Seterusnya, obat tradisional dunia ini, angka ini juga berkembang di Asia, di Amerika Latin. Di China sahaja, konsumsi pemakanan herba-herba untuk mengobati penyakit telah mencapai daripada 30% hingga 50%. Di San Francisco, London, Eropah ataupun Afrika Selatan, 75% daripada penderita pesakit AIDS atau HIV telah menggunakan pengobatan komplementari ini lantaran medical atau perubatan tidak banyak dapat mengatasi ataupun memberi harapan kepada pesakit-pesakit AIDS. Wa'iyazbillah. Sekitar 70% penduduk Kanada yang paling tidak sekali dalam seumur hidup mereka telah menggunakan obat tradisional. Yakni di Kanada 70%. Sedangkan di Germany, negara yang terkenal dengan tradisi pengobatan homeopati, hampir 90% penduduk Germany pernah menggunakan herba untuk tujuan pengobatan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Seterusnya, pada satu seminar dipanggil World Health Organization telah mengadakan satu seminar kongres yang begitu besar, kali yang ke-34, telah mengisytiharkan beberapa garis panduan yang dipanggil Guidelines for the Assessment of Herbal Medicine in recognition of the worldwide increasing popularity in the use of herbal-based preparation in both allopathy and traditional medicine. Dikatakan bahawa beberapa garis panduan dan begitu juga assessment terhadap perubatan herba ini dan mendapat rekonasi ataupun diterima oleh worldwide increasing popularity in the use of dalam penggunaan obat-obat herba, dasar obat-obat herba dengan persiapannya dalam kedua-duanya sekali, sama ada tradisi alopati dan begitu juga tradisional ataupun perubatan tradisional. Dan dikatakan these guidelines represent criteria for the assessment of the safety, efficacy, quality herbal based medicine. Dan dikatakan bahawa garis panduan ini telah satu kriteria untuk mengesan ataupun pemantauan terhadap obat-obat herba ini, sama ada dari sudut safety, keselamatannya, efikasi, kejituannya, dan begitu juga kualiti dasar obat-obat herba, dan begitu juga dikatakan bahawa garis panduan ini, these guideline also use of herbal based products as presumption of safety unless contradicted by modern scientific research, mengikut Saad dan Said, bahawa dikatakan bahawa garis panduan ini juga mengambil kira tentang penerimaan, pengiktirafan dari sudut jangka masa yang panjang, penggunaan obat-obat tradisional
berdasarkan herba, produk-produk herba, dan begitu juga memastikan bahawa keselamatan ubat-ubat ini tidak bercanggah dengan kajian saintifik moden pada hari ini. Seterusnya, World Health Organization ataupun dipanggil WHO dalam strategi satu kongres besar-besaran di New Delhi pada tahun 2013 telah mengeluarkan satu medicine strategi tahun 2014 hingga 2023 dengan 3 dasar. Yang pertama dikatakan building knowledge base and formulating national policy. Dikatakan bahawa perubatan berdasarkan kepada ilmu pengetahuan yang bersesuaian dengan polisi-polisi nasional sesebuah negara. Yang kedua, strengthening safety, quality, effectiveness, true. Dikatakan bahawa untuk penguatan keselamatan ataupun kekuatan keselamatan, quality dan keberkesanan ubat-ubat tradisional ini dengan peningkatan promoting universal health coverage, mendapat coverage liputan peningkatan secara universal, kesihatan universal dengan penggabungan integrasi antara traditional, alternative ataupun dipanggil traditional, complementary medicine, service and self-health care. Jadi bagaimana penggabungan ini, integrasi ini dengan obat traditional, complementary dan begitu juga obat-obat terhadap penjagaan peribadi. Seterusnya kita lihat bagaimana berkembangnya ubat-ubat tradisional ataupun dipanggil jamu ataupun herbal. Mengikut Dr. Saiful Nizam dalam tahun 2012 dalam penyampaiannya bahawa dikatakan bahawa jamu adalah sebutan untuk obat tradisional dari Indonesia. Walaupun kita menyebut obat-obat herba. Kebelakangan ini telah menjadi popular dengan sebutan obat herba ataupun dia panggil herbal medicine tadi. Ataupun dia panggil nutraceutical. Jamu dibuat oleh bahan-bahan alami sebagaimana kita sebut tadi, obat-obat alamiah yang berupa bahagian dari tumbuh-tumbuhan akar-akar ataupun mereka panggil rimpang ataupun daun-daun ataupun pucuk-pucuk kayu ataupun pucuk-pucuk pokok, batang, buah dan sebagainya dengan menggunakan bahan dari tubuh haiwan seperti hempedu, kambing ataupun hati unta dan sebagainya. Maka dikatakan jamu biasanya terasa pahit sehingga perlu ditambah madu supaya mengurangkan rasa pahit itu sebagai pemanis agar rasa yang lebih seronok ataupun sesuai dapat dilakukan oleh seorang peminumnya ataupun seorang pesakit itu. Seterusnya, apa yang terpahat dan tertulis oleh datuk nenek kita bahawa nenek moyang kita telah memanfaatkan obat-obat flora ataupun obat-obat herba kekayaan alam yang Allah taburkan di atas permukaan bumi dengan begitu bijaksana dan cerdas. Maka sebab itu dikenal istilah jamu untuk ramuan daripada tanaman-tanaman akar-akar obat-obat. Dan tabib ataupun pengobat tradisional meracik aneka dan resepsi jenis tanam-tanaman menjadi penawar bagi penyakit-penyakit yang begitu kompleks sekali. Dikatakan bahawa jamu berasal daripada bahasa Jawa kuno
Jadi mereka kadang-kala memanggil jamu ataupun jampi ataupun wisodo. Jadi penyembuhan menggunakan ramuan, doa, ruqyah itu pun dipanggil obat-obat tradisional jamu tadi. Jadi pemanfaatan ramuan alamiah untuk tujuan kesihatan sudah terkenal sejak ratusan tahun dan silam yang diwarisi oleh datuk nenek kita ataupun di Nusantara ini. Bukti-bukti pemakaian jamu di masa lalu ataupun masa lampau boleh dilihat melalui peninggian sejarah ataupun tulis-tulisan yang dicatat dalam kitab-kitab ataupun pada pelepah-pelepah, ukiran-ukiran di atas batu ataupun dipanggil relief candi ataupun diletak pada kayu-kayu yang disusun rapi tadi. Jadi alhamdulillah begitulah keadaan yang mana kita lihat kemajuan obat-obat herbal, sama ada the prophetic medicine, pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, the Islamic herbal medicine, Greco medicine ataupun Ayurvedic ataupun traditional Chinese medicine ataupun begitu juga pengobatan Melayu tradisional. Banyak penulisan-penulisan, buku-buku, publication secara lokal yang semasa ataupun secara global ataupun international, terdapat berbagai-bagai kemajuan ataupun dipanggil development of halal industry di Singapura, ataupun dikatakan begitu juga perubatan-perubatan daripada negara-negara lain, sama ada penulisan-penulisan artikel di Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand ataupun sebagainya. Seterusnya yang mana kita lihat dalam yang boleh kita ambil secara kesimpulannya. Kalau kita lihat sebenarnya penawar, terdapat 10 doktor syifa yang terbaik yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita kadang-kala mencari-cari siapakah doktor yang penawar ataupun siapakah doktor yang boleh membawa syifa sebelum kita melakukan ataupun mengambil yang dipanggil the compound drugs ataupun obat-obat yang mengandungi drugs. Yang pertama sekali, kalau kita lihat secara semula jadi dalam pola hidup kita, kita memerlukan sinaran matahari untuk mendapatkan syifa yang sungguh berkesan. Kerana ini adalah amalan Rasulullah SAW. Nabi sering berjalan kaki di bawah sinaran matahari setelah melakukan solat duha. Yang kedua, minum air mineral ataupun air yang sihat, yang selamat. Yang ketiga, Nabi juga mengamalkan madu asli. Sebagai setiap pagi setelah Nabi bangun dari tidur, Nabi akan membancuh satu sudu makan madu asli dicampur dengan air suam. Kemudian Nabi akan minum dan komo-komo dan telan tadi. Yang keempat, syifa yang keempat atau penawar yang keempat, kita memerlukan tidur ataupun rehat yang cukup. Apabila seseorang itu mendapat rehat yang cukup, tidur yang cukup, insya-Allah pada paginya dia akan merasa sihat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Allah jadikan malam itu sebagai untuk kita berehat dan siang itu kita bertebar di atas muka bumi untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, syifa yang kelima atau penawar yang kelima, berjalan kaki setiap hari. Tidak perlu kita memaksa diri dengan jogging ataupun lari kencang, tetapi memadai dengan kita berjalan kaki, brisk walking, secara perlahan-lahan setiap hari untuk menghirup udara yang sihat. Kita memerlukan menghirup udara yang sihat, yang nyaman untuk mendapatkan oksigen. Lebih-lebih lagi ketika pagi selepas subuh, kita menghirup
Menarik nafas dan tahan, tarik nafas dan tahan, sama ada 3 kali, 5 kali dan 7 kali, kerana ketika itu kita menghirup udara yang segar. Yang keenam, sebagai doktor ataupun syifa, penawar, Nabi SAW mengatakan, alaikum bisyifa'ain, hendaklah kamu mengamalkan 2 penawar. Yang pertama Al-Quran, yang kedua dipanggil Al-Asal ataupun madu. Yang ketujuh, Nabi sering mengamalkan puasa sunnah. Ini merupakan penawar yang paling mujarab. Tidak lama lagi kita akan mengamalkan puasa 9 dan 10 Muharram ataupun 9, 10, 11 Muharram. Dan Nabi merupakan manusia yang paling sihat kerana Nabi SAW mengamalkan puasa-puasa sunnah. Boleh dikatakan hampir seluruh para tabib ataupun physician ataupun doktor perubatan mengakui bahawa di antara obat yang paling mujarab sekali ketika seorang itu jatuh sakit ataupun sebelum jatuh sakit adalah mengamalkan puasa-puasa sunnah. Yang ke-8, dalam pola hidup kita, kita memerlukan balance food ataupun makanan yang seimbang. Itulah yang memberikan kita syifa dan penawar yang sangat mujarab. Yang ke-9 yang sering diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah habbatus sauda. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bihadhihi habbatus sauda fa innaha shifaa'un likulli da'. Hendaklah kamu mengamalkan biji hitam, the black seed, kerana sesungguhnya dia itu adalah penawar bagi segala penyakit, illa sam, kecuali mati. Jadi maknanya kita boleh berusaha dengan mengamalkan makan habbatus sauda, sama ada yang berbentuk minyak ataupun daripada biji yang asli ataupun yang sudah sudah dikisah ataupun di blend masuk dalam bentuk kapsul tadi. Dan yang akhir sekali adalah yang ke-10, apabila seseorang itu jatuh sakit, penawar yang paling mujarab adalah dia redha dengan qadar Allah Subhanahu wa taala serta merasa tenang dengan apa sahaja yang Allah takdirkan. Itu adalah syifa yang sangat mujarab dan baik. Apabila seseorang itu dia redha, makna jiwanya, rohnya pasrah kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala dan terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha mencari 9 penawar yang atas tadi, dan dia bertawakal kepada Allah. Sekali lagi, 10 doktor syifa yang terbaik. Amalkanlah budaya sentiasa mendapat sinaran matahari. Yang kedua, minum air yang sihat. Yang ketiga, makan madu asli dengan aturan yang betul. Yang keempat, mendapat rehat yang cukup ataupun tidur yang cukup. Yang kelima, berjalan kaki setiap hari selama setengah jam untuk menghirup udara yang sihat. Yang keenam, tilawatul Quran, kerana Al-Quran ini adalah syifa yang paling baik. Yang ketujuh, mengamalkan puasa-puasa sunnah. Yang ke-8, mengamalkan makanan yang seimbang ataupun dia panggil balance food. Yang ke-9, mengamalkan habbatus sauda termasuk minyak zaitun. Dan yang ke-10, kita bertawakal kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim mengucapkan, فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيكَ. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Dengan penuh keredaan, marilah sama-sama kita mengamalkan doa-doa syifa sebagaimana kita mengamalkan setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami penawar dan syifa pada badan kami. Dan begitu juga berilah kami penawar dan syifa pada pendengaran kami. Dan begitu juga pada penglihatan kami dan hati kami yang sihat. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah di antara bagaimana hidup sihat bersama dengan pengobatan Nabi
ataupun ayo gaya hidup sihat bersama dengan pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Selamat mengamalkan budaya 10 doktor syifa yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.